Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan dalil akli itu seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma burhanu وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحادث. Sambung perbahasan berkenaan dengan dalil empat sifat ma'ani secara sekaligus. Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia mensekalikan, mensekalikan ataupun dia itu dia gabungkan empat sifat ma'ani kepada satu dalil sahaja. Sebab apa? Sebab sifat ma'ani ni yang bernama kudrat, iradat, ilmu, hayat ni, dia panggil saling berhajat ikut pemahaman ataupun tertib akal kita lah. Nak adanya kudrat mesti ada iradat dulu, nak ada iradat mesti ada ilmu dulu, dan nak ada ilmu mestilah ada hayat. Maka dia sekalikan. Kata Musadih, kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma burhanu wujubi ittisafihi ay ittisafillahi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu ay fadhahirun ay fahuwa zahirun li'annahu li'anna Allah law intafa syai'un minha minal arba'ah, daripada empat tu, lama wujida syai'un minal hawadithi. Terjemahannya, dan adapun tanda wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka maka adalah ia zahir. Kenapa? Kerana bahwasanya jikalau ternafi suatu daripadanya, daripada empat sifat tu, yakni daripada kudrat, iradat, ilmu dan hayat, jawabnya niscaya tiada didapat suatu daripada segala yang baharu. Noktah. Itu terjemahan daripada Ummul Barahin. Dan itulah yang dia panggil burhan,
Dipanggil qiyas asy-syarti al-muttasil. Maka kata Musadih rahimahullah, kata Syarih rahimahullahu ta'ala, sungguhnya nyosyaan telah terdahulu bicara bahawa memberi bekas kudrat Allah subhanahu wa ta'ala itu terhenti ia, yakni terhenti sebagai terhenti akal saja. Tawaqqufil aql saja untuk kita faham. Adapun hakikat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bukannya tertib lah, bukan atas jalan tertib, ada sekali berlaku lah. Jadi nak beri bekasnya kudrat itu terhenti ia kudrat, ataupun terhenti ia memberi bekas kudrat Allah Ta'ala pada akal. Tu kata pada akal, atas iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ejaan iradat tu hamzah di bawah lah, bukan hamzah di atas. Arada yuridu iradatan wa huwa muridun wa dhaka muradun. Dan bahawa iradat Allah subhanahu wa ta'ala pula terhenti bekasnya, yakni memberi bekas iradat. Jadi ta'aluk bagi iradat khilaf, ada yang kata takhsis, ada yang kata ta'thir. Terhenti atas ilmu, yakni atas sifat pengetahuan. Kerana apa? Kerana bahawa iradat itu qasad kepada menentukan mungkin. Qasad makna bukannya qasad usalli itu, bukan. Maksudnya dia tuju kepada nak buat mungkin atau meniadakan dia. Menentu tu dengan setengah barang yang harus atas mungkin tadi. Ni tajizi qadim lah. Asalnya kita ni boleh ada, boleh tiada, panjang, pendek, hijau, coklat, merah dan sebagainya. Lepas tu Allah pun tentu satu saja. Dan qasad itu, yakni tuju kepada salah sesuatu daripada perkara yang harus atas mungkin tu, disyaratkan dengan ilmu. Makna Allah Ta'ala sudah tahu sejak azali apa yang sepatutnya ditentukan ke atas makhluk tu. Antara panjang dan pendek, panjang ke? Antara hijau, merah, kelabu asap, apa warna yang ditentukan? Antara gemuk dan kurus, dia tentukan apa? Itu berhajat kepada ilmu. Sebab tu kalau orang yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala berkehendak belum tentu menentukan, tu silap. Tamanya berkehendak dengan menentukan tu sama je maksud dia. Lagi pula kalau kita kata Allah Ta'ala berkehendak tapi belum menentukan, sekarang baru menentukan, contohnya, hak tu seolah-olah menafikan ilmu Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tahu sejak azali apa yang Allah tentu, apa yang akan berlaku. Sebab tu dia tentu dah sejak azali, tak boleh tentu waktu baru, kerana dia sudah tahu sejak azali apa yang bakal terjadi, apa yang bakal dia pilih makhluk tu, apa yang bakal makhluk tu kehendak. Maka Allah Ta'ala tahu belaka dah. Maka sebab itu Allah Ta'ala pun kehendak sejak azali. Jadi tak kena apabila berkata Allah Ta'ala berkehendak tapi tidak menentukan. Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan sejak azal. Berkehendak dan menentu pula, itu benda yang sama saja, bukan benda yang berbeza. Buktinya dalam kitab Al-Misbah Al-Munir 3 kali disebut Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan, berkehendak dan menentukan. Itu ataf muradih, bukan ataf lil mughayarah. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, dan bersifat dengan kudrat dan iradat dan ilmu itu, tiga-tiga tu terhenti ia bersifatnya kudrat, iradat dan ilmu atas bersifat, yakni bersifat oleh Allah dengan hayat. Tak ada hayat, tak ada lah tiga ni. Ada hayat, insya-Allah ada tiga ni. Itu kaedah untuk benda qadim. Adapun kita dah sebut dulu hayat kita, contohnya kalau kita kalau kita ada sifat ada hayat, contohnya belum tentu ada kudrat, belum tentu ada iradat, belum tentu ada ilmu. Tapi untuk kaedah pada Allah Ta'ala, bila sabit hayat adalah belaka tu, bila sabit iradat, kudrat dengan ilmu adalah hayat. Gitu. Kerana bahawasanya sya'an ia hayat syarat pada kudrat, iradat dan ilmu.
Noktah. Dan wujud masyrut dengan ketiadaan syaratnya, syarat masyrut itu mustahil. Mana syarat itu hayat, mana masyrut kudrat iradat ilmu. Jadi kalau ada kudrat iradat ilmu tanpalah Allah hidup, ada sifat penghidup dengan makna Allah bersifat mati, itu mustahil. Maka ketika itu Maka ketika itu, ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan hayat, sama hayat, kudrat, iradat, ilmu, wujudlah baharu, barang mana baharu ada ia barang. Mana wujudlah perkara baharu apa-apa sahaja ketika Allah bersifat empat ni. Maka ketika itu wujud baharu, barang mana baharu ada ia tu terhenti atas bersifat orang yang membaharukan dia. Orang yang membaharukan baharu tadi dengan ini segala sifat. Tadi untuk Tuhan, kudrat terhenti pada iradat, iradat terhenti pada ilmu. Lepas tu tiga sifat ni terhenti pada hayat. Lepas tu benda baharu pula, maka ketika itu benda baharu pula berhajat kepada yang membaharukan dia yang ada empat sifat ni. Gitu lah turutannya. Jadi nak ada baharu ni mestilah dia empat sifat ni ada. Tak ada maka tidak ada alam. Tu dia panggil sifat sifat muftaqirun ilaihi kullu ma siwah. Berhajatnya kepadanya setiap perkara yang lain selain Allah Ta'ala. Sebab apa dikatakan begitu? Kerana jikalau ternafi suatu daripada segala sifat ini, niscaya tiada didapatkan suatu daripada hawadith, daripada perkara yang baharu. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada hayat, macam mana nak buat benda baharu? Dia mati. Ada hayat tapi tidak ada ilmu, macam mana dia nak kehendak untuk buat alam? Dia pun tak tahu apa tu alam. Ataupun dia ada ilmu, dia ada ilmu, dia ada hayat, dia tak kehendak, dia tak mau kehendak. Dia tak mau kehendak. Jadi tak terjadi. Ataupun tak ada sifat berkuasa, ada berkehendak, ada berhidup, ada pengetahuan, tak ada berkuasa, lemah, tak ada juga beralam. Maka itu mustahil. Dan iaitu tiada didapatkan sesuatu daripada hawadith tu bersalahan bagi pendapat, yakni idrak kita. Makna sekarang sudah terbukti dengan musyahadah kita ini ada dah makhluk. Sekarang ni kita ni makhluk lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kerana bahawasanya sya'an jikalau ternafi kudrat, niscaya lazimlah lemah. Jikalau ternafi kudrat, lazimlah lemah, yakni pada Allah Ta'ala. Maka tiada mungkinlah serta Allah lemah itu memberi bekas. Jadi tiada yang beri bekas pada mungkin itu jikalau hal keadaan Allah Ta'ala itu lemah. Seperti mana perbahasan burhan yang telah lalu berkaitan dengan sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau ternafi iradat, niscaya ternafi kudrat. Sebab apa? Sebab kudrat terhenti kepada iradat. Kalau iradat tak ada, kudrat nak buat macam mana? Dan jikalau ternafi ilmu, niscaya ternafi kedua iradat dan kudrat. Kalau tak ada ilmu, pengetahuan tak ada, jahil, nak kehendak lah ke mana? Tak ada sifat kehendak, apatah lagi nak buat? Mudah. Dan jikalau ternafi hayat, niscaya ternafi sekalian sifat, iaitu kudrat, iradat dan ilmu. Kalau tidak ada hayat, boleh tak dia ada sifat penghidup? Dia ada sifat pengetahuan? Tak ada. Boleh tak ada sifat penghidup? Tak ada. Boleh tak ada sifat penghidup? Tak ada. Boleh tak ada sifat berkehendak? Tak ada. Boleh ada sifat kudrat? Tak ada juga. Bila dah mati, tak ada belakang lah. Bila dah mati, tak ada belakang. Bila ada sifat hayat untuk Tuhan, maka semua sifat ma'ani pun sabit. Bila tidak ada hayat, maka semua sifat ma'ani pun tak ada. Khususnya sifat
yang mana makhluk berhajat kepadanya untuk Allah bersifat dengan sifat itu seperti kudrat, iradat dan ilmu. Tu. Sebab apa begitu? Kerana barang yang telah terdahulu daripada terhenti segala sifat yang tersebut, yakni segala sifat ilmu, kudrat dan iradat atas hayat. Noktah. Ini Syekh Musannif kita Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia mengkiaskan ataupun memberikan burhan kepada sifat ma'ani sekaligus semua, iaitu sifat kudrat, iradat dan ilmu. Mana tiga-tiga ni terhenti ke atas hayat. Kudrat terhenti ke atas iradat, iradat terhenti ke atas ilmu, ilmu ataupun ilmu hayat, ilmu, iradat, kudrat terhenti kepada hayat. Baharu, benda yang baharu pula terhenti kepada perkara yang membaharukan dia, yang ada 4 sifat ni. Jadi itulah. Itu tertib akal dia. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kata musannif, dan kata musannif, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dia kata apa? Jikalau ternafi suatu daripada 4 sifat tu, dan jikalau tu buka kurungan. Jikalau tu, niscaya tiada dapat suatu daripada segala yang baharu. Tutup kurungan. Kata dia tu diiktirad akan dia, dikritikkan akan dia, akan kata musannif dengan bahawasa mulazamah ini, lazim malzum ini terteguh. Lazim malzum ini terteguh. Tu. Lazim malzum ini tertegah. Mana jikalau ternafi suatu daripada 4 sifat tu, niscaya tak ada lah baru. Lazim itu lah. Lazim kalau tak ada 4 sifat ni, maka lazimnya tak ada benda baru. Perkataan ni diiktirad. Dengan bahasa mulazamah ini tertegah, tak boleh jadi. Sebab apa? Kerana suatu kerana bahawasanya sya'an tiada lazim. Kerana bahawasanya sya'an tiada lazim daripada ternafi sifat ma'ani itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baharu. Tetapi harus ternafinya ternafi wujud suatu daripada segala yang baharu ni. Bukan kata mesti kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani, ataupun Allah Ta'ala tak bersifat dengan 4 sifat ni, niscaya tak ada baharu. Mesti tak ada baharu. Kalau dia kata tak lazim gitu, bahkan harus je ternafi. Dan didapatkan segala yang baharu. Dah lah kalau kata harus je ternafi, harus je ternafi lah. Lagu mana sekarang ni kalau ada benda harus ni? Didapatkan segala yang baharu itu kerana bersandar segala yang baharu itu kepada sifat ma'nawiyah. Ni iktirad dia. Jadi kita kata, dia iktirad kata, Syekh Sanusi kata kalau tak ada sifat ma'ni, maka tak ada lah baharu ni. Ada orang iktirad kata, tak lazim gitu. Bahkan harus saja ternafinya. So ternafi ni ternafi sifat ma'ani lah. Ternafi sifat ma'ani ya. Sebab kita kata kalau tak ada sifat ma'ani, confirm tak ada baharu ni. Dia kata tak boleh kata gitu.
Tak lazim mulazamah begitu. Tak mesti mulazamah begitu. Kerana harus ternafi ma'ani. Boleh nak ternafi ma'ani. Lepas tu orang tanya pula, dah lagu mana kalau ternafi ma'ani ada juga benda baru? Ada tak juga benda baru? Ada juga benda baru. Tapi melalui sifat ma'nawiyah. Seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah. Ni Mu'tazilah ni. Kan dia menafikan bahawasanya ada je sifat ma'ani. Tapi dia mengaku dah Allah Ta'ala berkuasa berkehendak, mengaku. Mana dia mengaku benda ni baru, tapi Allah juga buat. Cuma tak ada sifat ma'ani. Seperti Mu'tazilah. Tu dia i'tirad. Maka bahawasanya Syiah mereka itu Mu'tazilah. Tiada mensabitkan oleh mereka itu Mu'tazilah akan sifat ma'ani. Dan hanya mensabitkan oleh mereka itu Mu'tazilah akan sifat ma'nawiyah. Noktah. Maka berkata mereka itu Mu'tazilah, Allah itu qadir dengan zatnya. Qadir itu zatun muttasifun bisifatil qudrah, dengan zatnya, zat Allah. Tiadalah Allah Ta'ala itu qadir dengan kudratnya, kudrat Allah, kan? Yang lebih atasnya, yang lebih kudrat itu atasnya, atas zat, sifatun zaidatun itulah. Dan muridun dengan zatnya, zat Allah. Tiada muridun, Allah Ta'ala tu murid dengan iradat yang lebih atasnya, atas zat. Dan seperti demikian kudrat dan iradat hingga akhirnya. Kiyah dirilah kepada ilmu hayat sama masur kalam. Dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukannya berkata-kata dengan sifat perkata ma'ani, tapi berkata-kata dengan zat. Allah Ta'ala mendengar dan melihat bukan dengan sifat basar dan sama, tapi Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan zat. Tu. Jadi itu. Jadi lagu mana kita nak jawab? Dan dijawab akan i'tirad itu dengan bahawa qaul yang mengisbatkan sifat maknawiyah tiada diisbatkan sifat ma'ni itu. Tengok. Dua. Qaul yang mengatakan sabit sifat maknawiyah tanpa ma'ni itu, maka adalah Allah itu qadir dengan tiada kudrat dan murid dengan tiada iradat. Dan seperti demikianlah hingga akhir. Itu tu sangat nyata batil perkataan tu. Sangat nyata batilnya. Betul tu. Dia kata kalau Allah Ta'ala, kalau alam ni ada berdasarkan sifat maknawiyah tanpa sabit sifat ma'ani, dengan bahawasanya Allah Ta'ala tu qadir dengan zat tanpa kudrat, murid dengan zat tanpa iradat, itu sangat batilnya. Batil. Batil. Sebab apa? Sebab maknawiyah yang disebabkan Mu'tazilah tu maknawiyah yang mujma'un alaihi. Maknawiyah yang mujma'un alaihi, yang sama dengan Ahlussunnah, tanpa dia itu mengiktirafkan sifat. Jadi kita kata dah, kalau Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, hidup dan juga mengetahui tanpa sabit sifat ma'ani, tu fasik. Sebab terkalah dengan ahlul lughah, ahli istiqaq. Bila kata sami'un, ahli bahasa akan kata aizatun muttasifun bisifati sam'i. Seseorang itu tidak akan dipanggil mendengar melainkan ada sifat pendengaran. Seseorang itu tidak akan dipanggil orang yang mengetahui melainkan dia ada sifat ilmu. Seseorang itu tidak akan dapat melihat melainkan ada sifat penglihatan. Kita pun sendiri dalam sains pun begitu. Kita itu melihat dengan ada sifat penglihatan yang Allah letak di mata. Bukannya melihat dengan zat. Tu contohlah. Cuma dia disebut pada Tuhan lah. Disebut pada Tuhan. Mu'tazilah ni, dia kata Allah Ta'ala melihat dengan zat, Allah mendengar dengan zat, kudrat berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat, semua dengan zat belaka. Tak apa sabit sifat ma'ni, hak tu nyata batil, dia kata. Tak boleh kata gitu. Sebab mesti dia bersifat juga.
Bila kata wa huwas sami'ul basir, ai sami' ai dzatun muttasifun bi sifatis sam'i, dzatun muttasifun bi sifatil basar, tak akan lepas. Maka bila batil, dia kata, maka kerana demikian itulah, kerana demikian nyata batalnya itu, tiada harulah, tiada hiraulah oleh musannif dengan dia, dengan i'tirad tadi. Tak hirau apa dah i'tirad, dah faham, dah melalui sifat ma'ani tu. Di burhan ni kalau ada persoalan begini, tak hirau dah, buat apa dah hirau. Benda salah dah. Pegang salah dah, nak i'tirad ke mana. Dan dengan jawab inilah tertolak i'tirad pula. Dengan jawapan kata tak hiraunya musannif ni, tertolak juga i'tirad pula dengan menegah mulazamah tersebut. Dengan menegah mulazamah yang tersebut, iaitu mulazamah antara adanya baharu dengan segala sifat yang empat itu, kerana harus ternafi sifat yang empat itu dan didapat segala yang baharu kerana keadaan yang mengadakan dia, yang mengadakan baharu itu illah atau tabiat. Sama. Hari ni dari sudut falsafah pula. Kalau orang falsafah dia jawab, dia i'tirad kata, tak lazim kata ternafinya sifat empat tadi tu akan menyebabkan ternafinya alam, sebab boleh jadi ada alam dengan sabitnya illah dan tabiat. Tu pun musannif tak hirau lah. Benda salah dah, buat apa nak jawab. Sama juga. Seperti barang yang berkata akan illah ataupun tabi'ah itu oleh taba'i'iyun. Taba'i'iyun tu falasifah, taba'i'iyun biasa pada tabi'ah lah. Kalau illah tu kepada falasifah. Atas bahawa kalam musannif itu, Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dinyatakan atas batal illah dan tabi'ah. Dah sebut dah dulu terhadap kebatilan illah dengan tabi'ah ini, maka tidak hiraulah oleh musannif atas i'tirad, qiyas ataupun hujah orang yang mengatakan tak lazim ternafi yang empat sifat ni membawa kepada ternafi yang benda baharu, kerana boleh jadi benda baharu itu ada dengan adanya sifat ma'nawiyah tanpa sabit sifat ma'ani. Itu Mu'tazilah. Ataupun dengan sebab illah dan tabiat, itu puak falasifah dan taba'i'iyun. Dia tak hirau. Okey. Maka tiada datang i'tirad atasnya, atas kata musannif barang yang disebut itu, iaitu illah dan tabiat, hingga berkehendak bagi jawab daripada i'tirad itu. Nuktah. Itulah jawapannya. Jadi kesimpulannya, ada orang i'tirad belum tentu perlu kepada jawapan. Kadang-kadang tak perlu jawab pun tak apa, kerana jatuh batilnya. Kalau layan makin bodoh kawan tu. Kalau layan makin huduh. Kalau layan makin menjadi-jadi. Jadi tak payah layan lah. Benda salah dah. Kita layan ni benda yang okey, mungkin ada syubhat dan muskil sungguh. Kalau benda tu batil pada awal dah, tak payahlah nak urai-urai buat apa. Buang masa, baik berzikir. Ni burhan bagi sahabat basar kalam pula. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Untuk sahabat basar kalam, dia tak sebut dalil dulu. Sebab apa? Sebab memang sahabat basar kalam itu memang dia akan pakai dalil Quran. Adapun dalil akal tu pakai juga, cuma itu lemah lah berbanding dengan hukum, berbanding dengan dalil naqal. Dalil akal pada sahabat basar kalam lebih lemah daripada dalil naqal pada sifat sahabat basar kalam. Sebab apa? Sebab tidak ada terkaitnya sifat sahabat basar kalam tu dengan alam, tak ada. Tak ada. Alam ni sampai tahap tak ada alam ni, kerana apa? Kerana tidak ada sifat berkata. Apa kaitan Allah Ta'ala berkata-kata dengan adanya alam? Tak ada. Tak ada yang alam ini, tak ada sampai tahap kata tak ada yang alam ini, ternafi yang alam ni kerana Allah Ta'ala buta. Tak ada. Apa kaitan buta dengan tuli dengan adanya alam? Susahlah. Jadi lemah sikit. Jadi dia pula ataupun pusing dalil akli sahabat basar kalam ni kepada bahawasanya Allah Ta'ala itu kalau tak bersifat dengan sahabat basar kalam ni, saya Allah Ta'ala buta, tuli dan bisu. Kalau buta, tuli dan bisu itu menunjukkan kelemahan. Kalaulah nak tolak kelemahan pada dirinya sendiri pun tak boleh, apatah lagi nak buat alam, kerana dia lemah. Itulah dia punya kaitan, nak kait juga dengan alam.
Habis. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma burhanu wujubis sab'i lahu ta'ala wal basaru wal kalamu fal kitabu was sunnatu wal ijma'u. Itu lah. Dalil dia tu lah. Jadi tak payah sebut lah dulu. Tak dia akan sebut juga. Wa aidan law lam yattasif. Ini dia bagi dalil aqli ke belakang. Law lam yattasif biha ay bithalatha. Bithalatha ay al-basar wal kalam was sam'. Lazima ay yattasifa ay yattasifa Allahu bi'adadiha bi'adadi thalatha. Apa adad wahia, dan bermula dia ai addaduha tu naqaisu fawailu mamnu' nasrah. Betul tak? Betul. Naqaisu fawailu wan naqsu alaihi ay ala Allah ta'ala khabar muhalun. Tu matan. Arti kata musannif, dan adapun dalil wajib mendengar bagi Allah. Mendengar ai bersifat dengan sifat pendengar. Dan basar. Basar tak terjemah pula melihat. Mendengar yakni bersifat dengan sifat pendengar. Itu murad yang hakiki. Dan kalam, maka iaitu dalil dia ialah kitab dan sunnah dan ijma' sekalian ulama yang mujtahid. Nuktah. Dan demikian lagi jikalau tiada dan demikian lagi demikian dalil. Dan demikian lagi demikian dalil. Jikalau tiada bersifat ia Allah dengan tiga sifat itu, niscaya lazimlah bahawa bersifat ia Allah dengan segala lawan bagi sifat itu. Dan iaitu bersifat dengan lawan tu kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Tu nuktah. Tu barohim. Kalau Misbah Huda lebih kurang itu juga. Allah Ta'ala kalau tidak bersifat dengan sifat tiga ni, niscaya Allah Ta'ala lemah. Apabila Allah Ta'ala lemah nak tolak, apabila Allah Ta'ala lemah berhajat kepada orang lain untuk menolakkan kelemahan Allah Ta'ala tu, maka nak berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kelemahan Allah Ta'ala tu mustahil. Ataupun Allah Ta'ala itu perlu menolak perlu menolak buta, tuli dan kelu tu, bisu tu di dirinya sendiri. Maknanya buta, tuli dan bisu tu lebih hebat daripada Allah, sehingga Allah Ta'ala tu pun boleh kena tolak tiga sifat tu, barulah hebat Tuhan. Maknanya tiga sifat buta, tuli dan bisu tu hebat pada Tuhan, sebab dia boleh hinggap di Tuhan. Maka dia pun kata nak tolak kelemahan diri sendiri pun tak boleh, apatah lagi nak buat alam. Itu dia dalil panjang sikit. Dia pedal dia panjang sikit. Dia heret-heret. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan diketahui daripada kalam musannif Imam Muhammad bin Sanusi itu, bahawa teguh dan kuat pegangan kita pada mensabitkan segala sifat yang tiga itu, iaitu teguh je dan kuatnya pegangan tu dengan dalil, yakni dengan pensabitan dalil naqli. Tiada kuat dengan dalil aqli. Kerana apa? Kerana dhaif dalil aqli pada sifat yang tiga ini. Sebab apa? Kerana tiada lazim daripada keadaan suatu kekurangan pada yang baharu itu bahawa adalah ia kekurangan pada baharu itu kekurangan pada yang qadim. Nuktah. Dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Nisbah kita tak ada pendengaran, tak ada penglihatan, tak ada perkata. Kurang tak? Kurang. Tapi kalau nisbah pada Tuhan, tak semestinya benda kurang pada kita kurang di Tuhan. Macam contoh kita ni kalau tak berkahwin, kurang, bujang. Kurang lah. Tapi adakah kalau Allah Ta'ala tak ada isteri, dia jadi kurang? Tak ada. Tak ada. Tu contoh lah.
Begitu juga kalau kita ni tuli, bisu, pekak, kita ni ada kurang. Tapi adakah bila nisbah pada Tuhan, dia pun jadi kurang? Belum tentu. Jadi apa yang kurang di makhluk, belum tentu kita boleh kiaskan kurang di Tuhan. Macam orang yang makhluk ni, dia tu tak kahwin, itu satu kekurangan. Tapi nisbah Tuhan, itu satu kesempurnaan. Jadi, dalil akal tu lemah. Bila lemah, ulama letak juga sifat samak basar kalam sebab Quran sebut. Tu ya. Sebab hadis sebut. Tu ya. Kalau tak letak pun tak apa. Sebab bukannya merujuk kekurangan pada Allah Ta'ala. Kalau tak sabit sifat samak basar kalam. Kerana tak semestinya benda yang kurang di makhluk, kurang juga di qadim. Faham? Kau sabitlah juga sifat tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut wa huwas sami'ul basir wa kallama Allahu Musa taklima. Ini adalah sifat tu. Maka kerana demikian kata tidak boleh kias kekurangan makhluk kepada kekurangan Allah, mendatanglah akan dia akan tiga sifat itu oleh musannif melainkan atas wajah mengkuat. Okey, silap. Mendatangkanlah akan dia akan dalil akli. Dalil akli bagi tiga sifat itu oleh musannif tiada datang melainkan atas wajah mengkuat juga. Dalil akli didatangkan juga tu untuk kuatkan saja, bukan dia menjadi umdah kepada dalil sifat tersebut. Adapun dalil sifat lain, sifat selain samak basar kalam tu, kita guna dalil akal terlebih dahulu. Bukan makna Quran sunnah tu lemah pula. Bukan makna Quran sunnah itu diketepikan, bukan. Tapi dengan makna memada dah kita faham sifat ataupun dalil akli itu memada dah untuk kita faham sifat tersebut. Dalil kepada sifat tersebut. Bukan makna kita tolak Quran dan sunnah pada sifat yang lain. Bukan bermakna kita mendahulukan akal daripada nakal. Itu Mu'tazilah kan. Tetapi memada dah kita mengetahui dalil akal itu untuk lepas fardu ain kita dari sudut dalil berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat-sifat yang disebutkan daripada awal sampai habis semua Quran hadis belaka. Semua daripada sumber Quran hadis. Cuma kita kuatkan lagi dan apa yang memadai untuk kita tahu supaya kita lepas fardu ain dalam bab sifat itu. Contohnya dalil akal. Syarawi sebut boleh dalil akal, boleh dalil akal. Boleh. Maknanya harus, tak ada masalah. Dan ulama mutakallimin dahulukan dalil akal ni, dizahirkan dalil akal ni supaya apa? Supaya kita pegang sungguh Allah Ta'ala kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, wujud, kidam, baqa' ni bukan sebab Quran saya sebut semata-mata, bahkan memang betul sungguh Allah Ta'ala begitu. Dia nak kejap. Takut kita gini, takut kita kata Allah Ta'ala kudrat apa sebab Quran sebut. Tapi kita tak gagah keyakinan, tak gagah. Sebab tu ada sifat dalil akal supaya dia teguh lagi, kuat. Dia menjadi umdah. Sebab benda yang dalil akal ni, benda akliyat ni, benda yang kena burhan yang qat'i. Sebab tu akidah ni, keyakinan dia kena qat'i, tidak boleh zanni. Maka dalil dia pun kena qat'i. Antara dalil yang qat'i, dalil akal, burhan dia bagi. Supaya kita tak kata Allah Ta'ala wujud, sebab Allah sebut. Memang kita yakin memang wujud sungguh sebab ada alam ni. Tu dalil dia. Memang Allah Ta'ala kidam sebab ada alam ni. Bukan semata-mata Allah sebut huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Bermula murad dengan kitab itu Quran yang mulia. Nama kitab ialah Quran lah. Quran, zikir dan sebagainya. Quran, zikir lah. Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikru saja nama Quran juga. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Arti firman Allah Ta'ala, dan iaitu Allah Ta'ala itu yang amat mendengar lagi yang amat melihat, yakni yang bersifat dengan sifat pendengar dan yang bersifat dengan sifat pelihat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Arti firman Allah, telah berkata-katalah Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata. Tu maf'ul mutlaq, betul-betul berkata-kata ni, bukannya kata main-main. Tu takut ada ihtimal Musa yang bercakap bukan Allah. Ada taklima,
betul-betul lah Allah Ta'ala itu yang sendiri cakap. Tu habis. Mudah je. Dan bermula dalil ini tiada mengalahkan ia dalil ni, dalil yang dibuat, yang dibina untuk sawab pasal kalam ni, tiada mengalahkan ia dalil akan khasam, iaitu Mu'tazilah. Dalil ni tak dapat menandingi Mu'tazilah. Sebab apa? Kerana bahawasanya sya'an tiada ingkar ia Mu'tazilah akan yang demikian kata Allah Ta'ala itu Sami' Basir. Kalam Allah taklima. Tadi tak nafi itu Allah Ta'ala memang mendengar, Allah Ta'ala memang melihat, Allah Ta'ala memang bercakap-cakap. Jadi kalau kita guna dalil ni untuk sabitkan ada sabab asal kalam, tak kuat untuk menentang Mu'tazilah. Maka bahawasanya membenar ia Mu'tazilah bahawa Allah Ta'ala lah yang mendengar dan yang melihat dan yang berkata-kata, seperti barang yang menunjukkan atas yang mendengar dan yang melihat dan yang berkata-kata tu oleh kitab Allah dan sunnah, yakni hadis Rasulullah dan ijma' segala a'immah. Titik. Dia tak rapi, tetapi dia kata lain sikit. Tetapi Sami' ia Allah dengan tiada sama, mendengar ia Allah dengan tiada pendengaran, dan Basir ia Allah, Basir melihat ia Allah dengan tiada basar, tak ada sifat melihat, dan Mutakallim ia cakap ia Allah dengan tiada kalam, yakni tiada sifat berkata. Dia kata gitulah, dia koda situ. Jadi tiada khilaf antara kita dan Ahlus Sunnah, antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dari sudut Allah mendengar melihat, kerana itu ijma', siapa yang ingkar kafir. Tapi beza Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah ialah apa? Dari sudut Allah Ta'ala mendengar tu dengan sifat, melihat tu dengan sifat. Tapi dan Ahlus Sunnah pula khilaf pula, adakah namanya hal maknawiyah yang zaidah, hal maknawiyah yang menjadi rabitah antara makna dan maknawiyah. Itu pula khilaf antara Ahlussunnah. Itu maknawiyah yang mukhtalafi. Adapun maknawiyah yang mujma' alaih, Mu'tazilah dengan Ahlussunnah sama saja. Ini maknawiyah yang mujma' alaih. Sedangkan kita sabit sifat ma'ani dengan menggunakan dalil ni, maka tak kuat untuk menghujum Mu'tazilah. Maka lagu mana? Kemudian kata Usalih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, artinya kata Mu'tazilah itu Allah Ta'ala Sami' dengan zatnya, zat Allah, dan Basir dengan zatnya, zat Allah. Tiada, yakni tiada Sami' dan Basir itu dengan sama, dan tiada, yakni tiada melihat Allah ataupun Basir Allah itu dengan basar yang lebih kedua basar dan sama atas zatnya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata gitu. Tapi kita jawab kata apa? Dia dah jawab dulu ni. Baca dulu. Dan bermula kenyataan yang tertolak. Dan bermula kenyataan yang tertolakkan perkataan Mu'tazilah. Tertolakkan ke? Tertolakkan. Dan bermula kenyataan yang tertolakkan perkataan Mu'tazilah itu. Yaknilah kenyataan yang tertolakkan, yakni yang boleh menolakkan perkataan Mu'tazilah itu, bahawa makna Sami' dan Basir dan Mutakallim itu iaitu Sami', Basir, Mutakallim ialah zat yang sabit bagi Allah, sama, basar dan kalam. Yang kata Sami', Basir, Mutakallim ni ialah zatun mutasifun bisifati sam'i wal basar wal kalam. Itu yang dimaksudkan Sami', Basir, Mutakallim. Sebab apa? Kerana bahawa orang yang tiada berdiri dengan dia, orang yang tiada berdiri dengan dia, dengan Sami', Basir, Mutakallim itu oleh sifat. Ginilah. Orang yang tiada berdiri oleh sifat dengan dia, dengan barang, dengan barang. Silap. Dengan orang. Bahawa orang yang tiada berdiri oleh sifat dengan dia, yakni pada orang tu. Kalau orang tu tidak bersifat dengan sifat tu, niscaya, jawablah ni seolah-olah, niscaya tiada dimustaq baginya, bagi orang tadi, akan isim, akan nama.
Nama apa? Nama Sami', nama Basir, nama Mutakallim. Dia jawab dia. Ini dia panggil jawapan ahlul istiqah, ahli lughah. Kita kata tak sah seseorang itu. Tak sah kalau seseorang itu kita nak kata sami', basir, mutakallim. Seseorang yang kita nak cakap dia tu mendengar, melihat dan berkata-kata tanpa ada sifat tu pada dia. Maka bila tak ada sifat pendengar, pelihat dan berkata, tak boleh nak nama dia tu berkata-kata. Tak boleh nak namakan dia tu zat yang mendengar. Tak boleh nak kata dia tu zat yang melihat. Tak boleh. Tu jawapan ahli lughah lah. Kalau dalam Syarqawi kata, faham kata wahwa sami'ul basir ni menurut ahli lughah ialah sami' basir mutakallim itu. Tak akan sabit melainkan ada sifat pada dia. Boleh tak kita kata seseorang itu mengetahui tanpa dia ada ilmu? Boleh tak? Tak boleh. Dia mengetahui ni, tapi dia tak ada ilmu. Boleh. Bila kata mengetahui, makna dia ada ilmu. Bila kata melihat, makna dia ada penglihatan. Bila kata mendengar, makna dia ada pendengaran. Ila akhirih. Maka tiada katalah qaim. Tak boleh kata qaim, orang yang berdiri, melainkan bagi orang yang bersifat ia orang dengan qiyam. Boleh tak bila kata seseorang itu yang berdiri tanpa dia itu ada sifat berdiri? Boleh tak? Tak boleh. Tu kiyah dia. Dan tiada dikatakan qa'id, yakni yang duduk, orang yang duduk, melainkan bagi orang yang bersifat ia orang dengan qu'ud, yakni duduk. Dan seperti demikianlah kiyah lagi. Tak boleh nak kata seseorang itu daribun, orang yang memukul, melainkan dia ada sifat zatun mutasifun bisifatin darbi, dia ada sifat pukulan tu. Maka kita pun panggil dia memukul, orang yang memukul. Maka tak boleh nak kata seseorang itu mendengar, melihat, berkata-kata, melainkan ada sifat. Tu hujah kita rad Mu'tazilah. Walaupun dalil wallahu was-sami'ul basir akhir itu tak kuat untuk hujung Mu'tazilah secara direct, kerana depa pun mengakui Allah Taala melihat, mendengar dan berkata-kata cuma dengan zat. Doktor. Itu Quran. Itu Quran. Ni dalil hadis pula. Bermula murad, yakni perkara yang dikehendaki dengan sunnah itu ialah segala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika berjalan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba berjumpa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu kaum, sifat yang mencari mereka itu kaum akan air. Doktor. Dan menyerulah oleh mereka itu suatu kaum akan Allah Ta'ala dengan nyaring suara mereka itu. Dia minta pada Allah air dalam keadaan suara dia jerit-jerit. Kita disuratkan berdoa dalam keadaan suara khudu', slow. Sebab kita berdoa kepada orang, kepada Tuhan yang Maha mendengar, bukannya yang pekak. Saya Nabi SAW tegur. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala a'ma ay wala tad'una a'ma wala abkama ay wala tad'una abkama wa innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun. Ini hadis riwayat daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dimuatkan dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Musnad Ahmad, An-Nasa'i dan juga Abu Ya'la dan juga Ibnu Abi Asim. Banyak orang riwayat ni. Teguran Nabi kepada orang yang bercakap nyaring, berdoa pada Allah Taala. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei manusia, perlahanlah oleh kamu dengan diri kamu dan jangan bersaratan oleh kamu pada nyaring. Jadi berdoa tu. Maka bahwasanya syaat kamu tu tiada kamu seru akan Tuhan yang tuli dan tiada yang buta. Allah.
dan tiada yang buta. Jadi tiada menyeru oleh kamu akan yang buta. Dan tiada yang gelu, yakni tiada seru akan Tuhan yang gelu. Allah. Sah. Dan hanya yang kamu seru itu ialah Tuhan yang mendengar, lagi pula yang melihat, lagi pula yang berkata-kata. Ni Zahir Mu'tazilah pun sama juga. Dia itu mengakui, cuma dia mengakui berkata-kata, melihat dan mendengar dengan zat. Kita Ahlussunnah dengan sifat. Nuktah dan murad, yakni perkara yang dikehendaki dengan ijma' itu muafakat segala ulama atas bahawasanya sya'n bersifatnya Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Nuktah. Jadi ijma' Ahlus Sunnah lah. Bukan ijma' Ahlul Millah tau. Bukan ijma' Ahlul Millah, ijma' Ahlus Sunnah. Kalau ijma' Ahlul Millah tu sifat wujud tu. Adapun sifat sama basar kalam bukan ijma' Ahlul Millah. Sifat ni lah, sifat ma'ani ni. Adapun dari sudut kalam, basar, melihat, mendengar tu, tu ijma' lah. Dan ini dalil naqli. Apa tadi? Ijma' segala ulama atas bahawasanya bersifat Allah Ta'ala dengan sama, basar dan kalam itu. Titik. Habis. Dan ini mana? Ini Quran, kitab, sunnah, ijma' tu, itu dalil naqli. Sekarang ni dalil akli pula. Dan ada pun dalil akli, maka iaitu dalil akli. Kata Musarih wa aidan, dan juga laulam yattasih biha ay bithalatha. Hingga akhir tu takrirnya, huraian dalil akli. Ni kiar ni. Dia kata jikalau tiada bersifat ia Allah dengan tiga sifat tu, yakni dengan yang tiga sifat itu. Itu muqaddam. Lepas tu tali. Niscaya lazim bahawa bersifat ia Allah dengan lawan bagi sifat tiga tadi. Tu qiyas yang pertama, qadiyah yang kedua. Lepas tu istisna, qadiyah yang kedua, bagi qiyas yang pertama. Tetapi bersifatnya ya Allah dengan lawan bagi tiga sifat itu batal, mustahil. Ni nakik tali. Maka natijahnya nakik muqaddam lah. Apa dia? Maka batal lah barang yang membawa kepadanya. Titik itu. Jadi natijahnya apa? Natijahnya ialah bersifatlah Allah Ta'ala dengan tiga sifat itu. Tu natijah dia. Habis. Bila kata natijah Allah Ta'ala bersifat dengan tiga tu, maka batal lah barang yang membawa kepadanya, kepada tiada bersifatnya Allah Ta'ala dengan tiga itu. Apa dia? Apa dia yang membawa kepada? Sekejap. Betul lah. Maka batallah barang, yakni perkara yang membawa kepadanya, kepada bersifatnya Allah Ta'ala dengan lawannya tu. Apa dia? Dan iaitu barang yang membawa kepada barang yang membawa kepada Allah Ta'ala bersifat dengan lawan tiga tu, ialah ketiadaan bersifat ya Allah dengan tiga sifat itu, iaitu sama, basar, kalam. Tu. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan tuli, pekak dan bisu. Jadi barang yang membawa kepada bersifat yang tiga sifat ni pun mustahil. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala tak bersifat dengan tiga sifat sama, basar, kalam. Itu pun mustahil. Tu. Maka sabitlah lawannya. Lawan bagi tak bersifatnya Allah Ta'ala tadi. Maka sabitlah lawannya. Lawan bagi tiga sifat itu. Mana? Dan iaitu lawan tu bersifatnya Allah Ta'ala dengan segala sifat yang tiga itu, iaitu sama, basar, kalam. Maka iaitu bersifatnya Allah Ta'ala dengan tiga sifat itu, itulah yang dituntut. Fahuwal matlubu. Nuktah. Tu dalam kias satu ya. Kias asyarti al-muttasil. Dan kata Musannif, niscaya lazim bahawa bersifat ia Allah dengan segala lawannya itu.
tutup kurungan. Kata dia tu erti kerana, yakni erti kata musannif itu kerana bahawasa tiap-tiap barang yang menerima bagi sesuatu itu tiada sunyi ia tiap-tiap barang daripada sesuatu atau daripada lawan sesuatu. Itu kaedah. Kaedah ni. Sebab apa kita kata kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sabab basar kalam, mana dia bersifat dengan lawan dia. Kenapa kita kata gitu? Kerana kaedahnya tiap-tiap yang menerima bagi sesuatu itu tiada sunyi daripada sesuatu atau daripada lawannya. Tiap-tiap yang menerima sesuatu. Mana? Contoh kita menerima sama. Okey, boleh tak terima lawan dia? Tuli, boleh. Jadi kita bila kata tak ada sama, tuli lah. Bila kata tak ada tuli, sama lah. Sebab apa? Sebab kita sesuatu yang menerima sama dan boleh menerima lawannya. Begitu juga kalau kita kira pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau kita kata tak sama, confirm lah dia itu tuli. Kalau tak tuli, confirm dia itu sama. Sebab tu dia buat dalil kata kalau Allah Ta'ala tidak sama, tidak basar, tidak kalam, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawan dia. Sebab apa? Sebab sesuatu itu bila boleh menerima sesuatu, boleh juga menerima lawan dia. Tu kaedah dia. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan padahal ia Allah menerima ia Allah bagi demikian itu sifat, yakni sifat sama basar kalam. Maka jikalau tiada bersifat ia Allah dengan sifat sama basar kalam, niscaya lazim bahawa bersifat, yakni bersifat Allah dengan segala lawan sama basar kalam, dan iaitu bersifatnya Allah dengan segala lawannya itu kekurangan. Itu atas kaedah setiap sesuatu yang menerima sesuatu, setiap perkara yang menerima sesuatu pasti menerima tak lepas daripada sesuatu itu atau lawan dia. Jadi Allah Ta'ala menerima sama, maka tak lepas daripada sama ada Allah Ta'ala sama ataupun tuli. Maka bila kita kata Allah Ta'ala tak sama, mana tuli. Bila kata tak tuli, mana ada sama. Dan telah terdahulu qiyas ini dhaif. Dia sebut dah dulu. Kerana bahawa tiada lazim daripada keadaannya. Tiada lazim daripada keadaannya. Dia tak ada apa tu. Kekurangan pada makhluk itu kekurangan pada Tuhan. Yakni keadaan sesuatu tu kekurangan, yakni merupakan kekurangan pada makhluk itu juga kekurangan pada Tuhan. Bukan itu. Macam kita tidak kahwin, bujang, tu kekurangan pada makhluk, tapi bukan satu kekurangan pada Allah Ta'ala. Kita ni kalau tak ada kaki, tak ada tangan, itu satu kekurangan bagi makhluk, tapi bagi Allah Ta'ala bukan kekurangan. Tengok, banyak benda yang kita kurang, bagi Allah tak kurang. Jadi belum tentu kalau tanpa kita tilik pada Quran, Allah Ta'ala tak sebut sama basar kalam, belum tentu kita ni sama basar kalam. Bila tak ada, itu kurang bagi kita. Tapi di Allah Ta'ala boleh jadi tak kurang. Belum tentu kurang. Belum tentu kurang. Tapi kita sabit juga sebab apa? Sebab Quran sebut. Itu ya. Dan telah terdahulu habis. Dan lagi setengah daripada dalil naqli yang mensabitkan bagi Allah Ta'ala mendengar lagi melihat itu ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taha ayat 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Arti firman Allah Ta'ala bahawa aku serta kedua kamu, aku mendengar dan aku melihat. Yakni ayat ini turun atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana menghikayatkan firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Kedua Musa dan Harun lah. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala akan keduanya, Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun. Bahwasanya ia Fir'aun amat zalim, melampaui had. Noktah. Maka berkata kedua, yakni Musa dan Harun itu, kamu kepada Fir'aun. Boleh? Maka berkata kedua,
Maka berkata kedua kamu, tu Allah Ta'ala sebut ni. Maka berkata kedua kamu, iaitu Harun dan Musa, kepada Fir'aun akan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan jaga ia Fir'aun. Atau buta, atau takut ia Allah, ia Fir'aun akan Allah Ta'ala. Suruh cakap lembut-lembut, gasa-gasa. Maknanya ini dakwah bil hikmah dulu. Dakwah dengan cara lembut-lembut, bukan kasar-kasar. Walaupun Musa tu kasar. Maka sembah keduanya, ya Harun dan Musa. Hei Tuhan, tanyalah sembah ni. Kami bahawasanya, hei Tuhan kami, bahawasanya ya syahat kami takut disegerakan dengan bunuh dan diazabkan, atau ia Fir'aun zalim akan kami. Takut ke Fir'aun ni? Fir'aun raja atau Fir'aun pemerintah di Mesir tu. Aku buat apa-apa kan, dizalim kan, dibakar ke apa. Maka firman Allah Ta'ala, jangan takut oleh kedua kamu, bahawasa aku serta kedua kamu. Serta di sini bukan serta ada tempat tu. Bukan ada di tepi kanan dia ke, kiri ke, di atas dia ke, bawah dia. Bukan. Yang ini perlindungan Allah Ta'ala serta mereka. Gitu. Aku lihat tadi. Kulihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu. Tu yang kata tu, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Tu habis. Maka datanglah kedua Fir'aun dan juga Harun tadi. Maka datanglah kedua Harun dan Fir'aun tadi kepada Fir'aun. Maka datang kedua Harun dan Musa tadi kepada Fir'aun. Maka berkata bagi Fir'aun oleh Musa, adakah bagimu suka pada bersuluh, iaitu pada berbaik semula serta Tuhan kamu? Maka sungguhnya syaitan telah mengikut engkau akan nafsu engkau 450 tahun. Hidup 450 dah. Maka ikutlah olehmu akan Allah Ta'ala setahun. Ikut setahun pun jadilah. Pada taubat setahun pun okey dah. Niscaya ampun akan segala dosa kamu. Maka jika tiada, yakni tiada setahun, maka sebulan. Maka jika tiada, yakni tiada sebulan, maka 7 hari. Maka jika tiada, yakni tiada 7 hari, maka 1 hari. Maka jika tiada 1 hari, maka 1 saat. Maka jika tiada, yakni tiada 1 saat, maka kata olehmu pada nafsu yang satu jua, la ilaha illallah. Maknanya suruh taubat ni. Suruh mengesahkan Allah Ta'ala. Bukannya mengaku Tuhan. Maka adalah bagi Fir'aun itu jumlah daripada orang yang bersuluh. Maka adalah bagimu itu jumlah daripada orang yang bersuluh. Dan tiada dihilang budak kamu. Dan tiada dihilang. Dan adalah bagimu itu jumlah daripada orang yang bersuluh. Yakni termasuk di kalangan orang-orang yang bersuluh. Orang-orang yang berdamai. Dan tiada dihilang budak kamu. Yakni bila kamu berdamai dengan Allah Ta'ala, kamu tu tetap muda, takkan hilang. Dan tiada dihilang kaya kamu. Kamu tetap kaya, tidak miskin. Dan tiada ditinggal daripada kamu kerjaan kamu. Jadi kamu masih tetap menjadi raja, melainkan mati. Mati tak ada apa dah. Doktor, maka tinggallah kerjaan kamu dan kekallah bagimu lazat yang amat besar, makan dan minum dan berkahwin hingga mati. Mati tak ada dah. Waktu hidup ni masih kekal lagi. Nak bertaubat ya. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga, doktor. Maka mengelokkan oleh Fir'aun akan perkataan Nabi Musa itu. Maka adalah adat Fir'aun itu, tiada ia Fir'aun memutuskan suatu pekerjaan jika tiada hadir Haman. Mengelokkan yakni berasa elok oleh Fir'aun akan perkataan Nabi Musa itu. Dia berasa betul juga.
Tapi maka adalah adat Fir'aun itu tiada ia Fir'aun memutuskan sesuatu pekerjaan, memutuskan sesuatu hukum, memutuskan suatu keputusan, melainkan jika tiada hadir Haman. Haman ni bukan kafir tak? Kerana ia Haman tu wazir yang amat besar, menteri besar lah bagi Fir'aun. Dan padahal ia Haman waktu tu ghaib pada waktu itu, pada waktu Musa tanya kepada Fir'aun. Maka tatkala datang Haman, maka ia Haman mengkhabarkan dengan menyeru oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan berkata, ia Haman, aku berkehendak mengikut akan Musa. Maka berkata ia Fir'aun, silap. Tatkala datang Haman, maka ia Fir'aun, silap. Maka ia Fir'aun mengkhabarkan kepada Haman dengan menyeru oleh Nabi Musa kepada Allah. Dan berkata ia Fir'aun, aku berkehendak mengikut akan Musa. Maka berkata Haman bagi Fir'aun, adalah aku lihat bagi Fir'aun itu berakal. Aku tengok kamu ni berakal dan mempunyai tilik mempunyai tilik, maka engkau itu Tuhan engkau. Mempunyai tilik ni cerdik lah kot. Aku lihat bagimu itu berakal dan mempunyai tilik. Ada var, ada kebijakan, ada kepandaian. Tu. Maka engkau itu Fir'aun Tuhan engkau. Mana ni? Maka engkau itu Tuhan. Maka engkau itu Fir'aun Tuhan. Nokta situ. Engkau berkehendak bahawa ada bagi kamu Tuhan yang lain. Dia hasut ni. Dan kamu tu disembah oleh orang. Dan berkehendak, yang hal keadaan berkehendak kamu menyembah akan Tuhan yang lain pula. Dia nak ikut dah Musa tu. Haman dia hasut ni. Maka berkata Fir'aun, perkataan engkau yang ni bermula, perkataan engkau itu benar. Dia pun ikutlah Haman. Lalu dihimpunkan tentera Fir'aun, maka menyeru ia Fir'aun, serta berkata ia Fir'aun, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, yang tiada Tuhan melainkan aku. Ada Rabbukumul A'la. Setan dengar pun terkejut. Iblis dengar pun terkejut. Apa? Sebab dia tahu Tuhan dia siapa? Allah Ta'ala. Tapi Fir'aun ni buta huruf, buta segala-galanya. Sehingga kan dia mengaku Tuhan. Jam. Tu. La'natullah alaih. Habis. Itu burhan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, maka secara automatik sifat mustahil pun menjadi dalil lah. Dia dah sebut dah dulu, satu dalil, dua badalul. Satu dalil, apa dia? Dalil berkaitan kalau Allah Ta'ala tidak wujud sekian-sekian, itu merujuk kepada Allah Ta'ala ada sifat wujud dan ternafi adam. Dia panggil satu dalil, dua badalul. Satu dalil, dua badalul. Satu badalul yang wajib pada akal, satu badalul yang mustahil pada akal. Yang wajib pada akal sabit, yang mustahil pada akal ternafi. Ini sekarang ni dalil kepada harus pula. Dalil kepada Allah Ta'ala ada perkara yang harus pada akal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu membuat perkara yang mungkin dan meninggalkan dia. Wallahu Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada petang ini insya-Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.